Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran kritis dan kreatif, body shaming. Jadi ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu seramai 7 orang. Jadi saksikan. Jadi pembentangan pada kali ini ada 5 kuasa iaitu pengenalan, isu body shaming, punca body shaming, kesan body shaming dan juga langkah mengatasi body shaming. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan pembentangan kita pada hari ini dengan pembentang yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, body shaming merupakan suatu isu yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya di dalam media sosial yang banyak kita lihat. Jadi, apakah itu body shaming? Body shaming adalah satu bentuk mengaitkan dan mengejek seorang mengenai bentuk tubuh badannya. Contohnya ialah mengejek warna kulit, penampilan, pekerjaan dan kekurangan anggota badan yang dialami oleh mangsa body shaming. Seterusnya ialah sejarah body shaming. Body shaming telah pun berlaku sebelum wujudnya arus pemodenan dan ia tidak sama dengan zaman moden. Sebagai contoh, body shaming sebelum wujudnya media sosial, ia hanyalah berlaku secara berhadapan dengan individu tersebut seperti pada zaman Rasulullah SAW apabila ada seorang sahabat yang menghina Sayyidina Bilal dengan mengatakan Bilal seorang yang berkulit hitam. Namun dengan tindakan sahabat tersebut yang mempersendakan Bilal telah ditegur oleh Rasulullah SAW. Manakala body shaming pada masa kini pula berlaku secara berhadapan serta alam maya melalui media sosial dengan memberi komen-komen yang negatif kepada mangsa body shaming. Kita teruskan kepada isu body shaming. Isu body shaming yang kami ingin bahaskan kepada anda dalam slide ini adalah isu seorang selebriti wanita tanah air kita iaitu Zulin Aziz. Siapa Zulin Aziz ni? Tu, yang atas saya ni, dialah Zulin Aziz. Siapa Zulin Aziz? Siapa? Tak kenal Zulin Aziz meh? Hari ni kita kenal dengan Zulin Aziz. Zulin Aziz adalah seorang pelakon, seorang pelawak, seorang penyanyi. Malah tak silap saya, dia juga seorang pengacara. Seorang pengacara beberapa buah program lah macam tu. Dia, maksudnya dekat sini Zulin Aziz adalah seorang selebriti yang berkebolehan tinggi, yang serba boleh. Maksudnya apa yang menarik perhatian kami, menarik minat kami untuk mengupas lebih lanjut tentang isu body shaming ini, kami khususkan terhadap Zulin Aziz seorang sahaja kerana beliau telah menjadi mangsa body shaming selama bertahun-tahun lamanya. Kenapa kami cakap bertahun-tahun? Sebab masa zaman dia, masa badan dia bertubuh besar, dia kena kritik, dia kena kecam, dia kena hina, dia kena caci. Sekarang apabila tubuh dia dah langsing sebanyak 20 kilo, banyak tu, pun tetap kena kritik. Apa hal warga netizen semua? Mari sini saya nak cakap. Beliau dikritik ambil dadah semasa proses penurunan berat badan dia. Padahal dia tak ambil pun sebarang barang yang berbahaya seperti itu. Dia mengamalkan pemakanan yang sihat, senaman yang sihat, senaman yang mengikut tubuh badan dia, yang sesuai dengan tubuh badan dia. Namun saya nak cerita kat sini, Zulin Aziz masa dia kena kritik dulu pun, dia tertekan, dia kecewa, dia tak boleh terima apa yang netizen ni cakap. Sampaikan dia keluar daripada akaun Twitter dia. Maksudnya dia menyepikan diri daripada akaun-akaun sosial media dia. Contohnya macam Instagram, Twitter, Facebook. Maksudnya macam dia senyapkan diri, dia menyepikan diri supaya, yelah mulut orang kan, kita mana boleh nak tutup. Jadi dia pun ambil tindakan seperti itu untuk dia menenangkan diri dia.
Punca isu berlakunya body shaming ialah yang pertama, masyarakat kurang ilmu pengetahuan tentang isu body shaming. Boleh menyebabkan isu body shaming semakin berleluasa di seluruh tempat seperti di media sosial dan orang sekeliling. Contohnya, individu suka komen dan kata-kata negatif di media sosial setelah melihat gambar di akaun pemiliknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya negara kita Malaysia ada undang-undang. Sesiapa sahaja yang mencaci, mengkritik, mengecam dan sebagainya boleh dikenakan tindakan undang-undang ke atas individu tersebut. Yang kedua ialah kurang memberi syakna undang-undang yang sedia ada. Contohnya seperti zaman dahulu tiada undang-undang khas, hanya sekadar sebagai gurauan sahaja kepada orang sekeliling dan hadap bersama kawan-kawan. Tetapi pada zaman era ini bukan sahaja pada orang sekeliling, bahkan terhadap orang yang tidak dikenali juga turut mengecam kita. Yang ketiga ialah persepsi salah mengenai bentuk fizikal badan seseorang. Seperti imej rupa paras ada seseorang yang telah tertanam dalam diri masyarakat, yang imej seseorang itu sempurna seperti berkulit putih, tinggi, hidung mancung, kurus, cantik, yang manakala orang gemuk itu selalu difitnah, selalu dikecam, dikritik di media sosial. Itu adalah boleh menyebabkan mereka merasa diri orang yang gemuk itu tidak cantik di mata mereka. Okey, nombor 4 ialah sudah menjadi trend di media sosial yang norma kehidupan selalu orang menaik kata-kata negatif, lontarkan kata-kata kesat di media sosial, memberasakan mereka berasa tidak selesa dan berasa marah terhadap individu tersebut yang komen kata-kata negatif di akaun pemiliknya, dan berasa takut untuk naikkan gambar di akaun pemilik ini setelah mendapatkan komen-komen yang tidak sepatutnya kita dengar. Manakala nombor 5 ialah tidak puas atau tidak puas hati atau ada hasad dengki terhadap seseorang. Manakala orang yang gemuk ke, orang yang kurus ke tetap dikecam oleh orang-orang yang lain. Okey, seterusnya terdapat 3 kesan terhadap body shaming. Yang pertama, individu, yang kedua, keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Antara kesan body shaming terhadap individu ialah seseorang akan mengalami kemurungan yang berpanjangan kerana mereka sentiasa mewujudkan sikap rendah diri dalam diri mereka yang boleh memberikan persepsi yang negatif terhadap diri sendiri. Selain itu, masalah jadual pemakanan yang tidak teratur oleh individu tersebut akibat daripada pengambilan makanan secara salah dalam masa yang sama. Hal ini boleh mendatangkan penyakit seperti anoreksia. Kesan yang kedua iaitu kesan body shaming terhadap keluarga boleh menyebabkan timbulnya sifat tidak berpuas hati di antara keluarga. Sebagai contoh, berlakunya ejek-mengejek di antara ahli keluarga sendiri, dan boleh menimbulkan sifat iri hati dan boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan ataupun perselisihan faham. Kesan yang terakhir iaitu kesan body shaming terhadap masyarakat. Masyarakat memandang serong terhadap mangsa body shaming tanpa ada unsur selidik dan penelitian. Sebagai contoh, seorang individu yang melakukan jenayah body shaming terhadap individu lain di media sosial dan memuat naik komen-komen yang negatif terhadap individu tersebut.
Sikit langkah untuk kita mengatasi masalah body shaming. Yang pertama adalah menghargai diri kita ataupun menerima diri kita seadanya. Dengan kita menerima diri kita seadanya, kita akan menjadi lebih yakin dengan diri sendiri. Kita semua ni adalah unik. Allah ciptakan kita, setiap manusia, setiap hamba-hambanya ni berbeza-beza. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa. Semuanya Allah cipta berbeza-beza. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang kedua adalah mengabaikan segala cacian dan hinaan orang terhadap diri kita. Okey, di sini bukanlah bermakna kita mengabaikan abai terus. Tak. Dalam hal ini kita haruslah mencuba untuk menunjukkan apa yang kita rasa terhadap si pelaku body shaming. Langkah yang ketiga adalah bijak memilih laman media sosial untuk kita ikuti. Ketika mana seseorang tu mengalami masalah body shaming, ia lebih cenderung untuk mengikuti akaun-akaun di media sosial berkaitan dengan masalah penurunan berat badan, macam mana cara nak melangsingkan tubuh badan dalam masa 7 hari, cantik mulus flawless dalam masa 7 hari. Terakhir adalah kita kena pandai memilih kawan. Dengan cara kita pandai memilih kawan, kita dapat mengatasi masalah body shaming. Sekiranya kawan-kawan kita tu adalah kawan-kawan yang sentiasa memberi komen ataupun kata-kata yang negatif terhadap diri kita, ia akan membuatkan kita untuk tak bersyukur dan tak menerima diri kita seadanya. Lebih baik kita menghindari ataupun menjauhi dengan kawan-kawan yang sentiasa mengeluarkan komen-komen dan kata-kata yang negatif. Jadi ini merupakan undang-undang ataupun akta yang terdapat di dalam Malaysia yang berkenaan dengan body shaming, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi secara kesimpulannya, body shaming merupakan jenayah cyberbully yang sangat kritikal yang sedang berlaku di dalam Malaysia. Kerana jatuhnya sesebuah bangsa ataupun jatuhnya sebuah tamadun adalah kerana jatuhnya akhlak sesebuah bangsa tersebut. Jadi, fikir-fikirkanlah. Terima kasih.